Salam dan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat, abang-abang, akak-akak, adik-adik. Jadi hari ini, pagi ini kita dalam keadaan yang segar dalam hari Minggu ini. Jadi di sini jemputlah abang-abang, akak-akak, saudara-saudari, sahabat-sahabat kan, adik kan. Kita sembang pada pagi Minggu ini. Di sini saya ambil kesempatan nak sembang dengan sahabat-sahabat dengan dua produk yang boleh katakan yang terkini dalam pasaran. Jadi iaitu Bajia Organic Flash Black Soldier Fly ataupun Bajia Organic Flash lalat askar hitam, dan juga Bajia Foria Organic Nutribulk. Dua-dua produk ini adalah daripada perkhidmatan Agro Pintar. Jadi dalam pagi ini yang ceria, indah dan segar, sebab malam tadi, petang tadi hujan kan, jadi hari ini kita rasa kesegaran udara dari pagi-pagi hari Minggu ini. Jadi sama-sama kita sembang dengan dua produk ini. Lepas itu saya akan memperkenalkan ataupun demo-demo cara penggunaan dua jenis baja yang hebat ini. Jadi permulaan kita mula dengan baja flash ini. Jadi baja flash ini sebenarnya dia daripada lalat askar hitam. Lalat askar hitam. Jadi boleh nampak seekor lalat. Jadi lalat ini dia akan berbeza dengan lalat yang kita jumpa hari-hari. Jadi lalat ini saya nak memperkenalkan lalat askar hitam ini. Lalat askar hitam ini dia mempunyai hayat untuk 7 hari sahaja. Jadi lalat askar hitam ini sebenarnya dia tak mempunyai mulut. Jadi dia tak makan, tak sentuh makanan, tak ada minum. Jadi macam mana dia nak hidup? Keadaan itu, jadi itu satu cerita yang hebat jugalah. Jadi sini saya memperkenalkan lalat ini dalam tempoh 7 hari dia hanya untuk bertelur. Jadi kami akan gunakan sistem teknologi moden untuk memproses, memperamkan telur itu kepada jadikan lawa. Lawa lalat askar hitam. Jadi di sini saya akan tunjukkan lawa yang kami dah keringkan. Jadi lawa-lawa itu kita keringkan, kita gunakan untuk makanan ternakan. Makanan ternakan juga. Jadi sini saya boleh contohkan lawa-lawa yang kering lah, yang kering. Jadi inilah lawa-lawa dia. Lawa-lawa dia. Inilah lawa-lawa daripada lalat askar hitam sebelum dia jadikan lalat. Jadi saya nak ceritakan jadi dalam perjalanan dia, daripada telur kita peram, jadikan lawa, lepas itu lawa kita keringkan untuk makanan ternakan. Lepas itu sisa-sisa dia, buangan dia, kulit-kulit dia kita jadikan baja yang tadi saya tunjukkan tadi itu jadi flash. Jadi saya akan cerita permulaan daripada lalat itu bertelur, kita peram jadikan lawa. Jadi lawa itu dia ambil masa 40 hari. Kita akan kutip dan keringkan untuk jadikan makanan ternakan. Jadi dalam perjalanan itu kan, daripada kita peramkan jadikan anak lawa itu, makanan dia hanya bergantung pada makanan sayur-sayuran, buah-buahan, hampas soya, hampas kacang dan hampas beras sahaja. Jadi kita memang menggawal yang bersih dan suci. Jadi dalam selama 40 hari kita akan setiap hari, setiap minit, setiap saat dia hanya bergantung makan dan proses tinja dia. Makan, proses, tinja, macam itulah. Jadi dalam masa 40 hari kita akan kutip dan keringkan lawa itu jadikan makanan ternakan. Jadi kalau katakan kita biar kepada 40 hari ke atas ataupun 45 ke 50, lawa ini dia akan jadi warna hitam. Warna hitam
yang ni semua dia warna emas kan. Jadi dia bersih, maknanya dia masih muda lah. Kalau katakan dia dah matang, dah tua, dia akan jadi hitam. Lepas jadi hitam, dia akan jadi kepada lalat. Lalat, lepas itu pusingan dia lalat, lepas itu dia akan hidup dalam 7 hari. Lepas itu bertelur, lepas itu meninggal. Dia pusingan dia macam tu. Jadi daripada lawa itu kita proses untuk makanan ternakan. Lepas itu kita juga ada menggunakan teknologi moden yang canggih. Kita keluarkan ekstrak amino dia, lepas itu untuk proses baja lagi, ataupun yang itu kemudian saya akan ceritakan lah apa hasil-hasil produk yang kita keluarkan lagi. Jadi lawa ni sebenarnya dia vegetarian. Dia sebenarnya vegetarian. Dan kita proses kepada kulit-kulit dia, tinja-tinja dia, kita proses kepada baja organik yang 100% semula jadi. Lepas itu sebab dari segi makanan dan cara kita membela, proses kan, jadi dia 100% suci dan bersih. Jadi di sini saya akan tunjukkan baja-baja organik ni, baja flash ni. Jadi kita boleh nampak kan, yang tadi saya katakan daripada lalat ni, lalat ni dia hanya hayat 7 hari untuk bertelur. Lepas itu kami akan proses, akan perlahankan telur itu jadikan lawa. Daripada lawa itu dia ambil masa untuk tempoh 40 hari kita proses untuk makanan ternakan. Lepas itu sisa-sisa dia, buangan dia, kita proses kepada baja organik. Kita boleh nampak baja organik dia 100% suci dan bersih. Jadi kita tak ada campur bahan-bahan seperti tinja haiwan ataupun tanah dan pasir. Jadi dia ringan. Walaupun pack besar macam ni, dia hanya 500 gram. Jadi di dalam beg ni kita sediakan sudu. Jadi dalam pasu-pasu ataupun di tanah kan, kita hanya gunakan pasu untuk tabur dalam keliling tanaman kita. Jadi jimat dan tak perlukan banyak. Jadi lepas itu apa-apa tanaman yang kita tanam, dia akan hidup dengan segar, menjadi. Lepas itu dengan apa, lepas itu kalau katakan kita untuk makan, memang selamat. Sebab apa? Tak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi itu selepas itu kan, nanti saya akan ceritakan tentang cara macam mana penggunaan dia. Jadi selain pada situ, jadi itu pun satu baja yang inovasi baru. Jadi baja ini baru dirancang oleh yang amat berhormat Menteri Besar Perak di Hari Agroplace Perak. Jadi baja organik Foria ni, proses dia memang 100% daripada organik. Jadi kita gunakan sistem dan teknologi moden untuk proseskan. Jadi ini adalah produk tempatan. Jadi dua-dua produk yang tadi saya ceritakan, Flash, semua produk tempatan, bukan produk OEM ataupun datang dengan kontainer isi dalam botol. Tak ada. Kita kilang di Perak. Jadi kita proses cara menggunakan teknologi moden, dan dalam cecair itu kan, jadi kita memang menguji melalui magma. Jadi magma itu bukan setakat di magma di Agropinta, kita juga serah kepada universiti-universiti seperti UKM, UPM, UTA untuk menganalisa. Jadi keluarkan result itu kita akan cantum. Lepas itu disahkan dan mempunyai syarat yang mencukupi yang betul. Lepas itu kita baru keluarkan hasil ini. Jadi itulah produk Agropinta. Jadi untuk nak jamin 100% kualiti produk dan bersih, suci dan selamat diguna. Jadi produk ini 100% organik. Jadi dalam produk ini kita juga mempunyai ekstrak
amino, jadi dan juga ada kitin. Jadi asid amino kitin ni memang untuk kesuburan tumbuhan dan untuk mengelakkan serangga-serangga, kuman-kuman ataupun kulat-kulat tanaman kita. Dan satu lagi, kitin ini satu kelebihan. Jadi memang tak ada, boleh katakan mungkin dari baja-baja Florialen boleh dapat. Sebab apa? Kita mempunyai kitin itu. Kitin itu bermakna dia boleh, fungsi dia boleh menghalau binatang-binatang dia seperti ular, biawak, siput, semut. Jadi keliling tanaman kita memang akan bersih, selamat. Jadi dan apa baja ni disembuh atas permukaan tanaman kita, selamat diguna sebab 100% organik. Di sini dah saya jemput sahabat-sahabat memberi komen-komen, like dan share ni live kita, dan kita sama-sama tukar pendapat. Jadi di sini, sebenarnya saya baru balik pada Eropah Timur. Jadi saya mengunjung ke Eropah Timur, selain pada kita jumpa sahabat-sahabat di situ dan memperkenalkan dua jenis baja ni. Jadi banyak tips-tips pengalaman kita juga ada kongsi di Eropah Timur. Jadi di sini saya balik daripada Eropah Timur pada minggu lepas, dan saya kemaskini balik tanaman-tanaman di halaman rumah saya. Lepas itu di sini boleh nampak 3 dan 4 hari yang lepas saya baru kemaskini, tuaikan kucai-kucai yang tanaman saya yang saya tinggal lebih kurang 5 minggu dengan sayur manik ataupun asin-asin, sayur asin tu. Dan sekarang kita boleh nampak dalam 3-4 hari selepas saya tuai dan tabur baja flash dengan new seafood ini, kita boleh tengok keadaan dia pada hari ini. Jadi saya tuai baru selepas 3 hingga 4 hari. Jadi jom kita jemputlah sahabat-sahabat tengok dalam keadaan pasu-pasu yang saya dah putih lepas hasil itu. Lepas itu ditabur dengan baja flash dan spray dengan Florian ni, Nutribird ni. Jom kita datang ke tempat pasu-pasu yang saya usahakan ataupun saya kemaskini pada 3-4 hari. Di sini kita boleh nampak inilah sayur manis ataupun sayur asin-asin. Saya baru saya kutip, potong. Lepas itu daun tu kita masak, goreng ataupun buat sup. Lepas itu batang-batang itu saya cucuk balik di pasu baru. Daripada 4 pasu ini, lepas itu sayur daun kita masak, batang-batang itu saya kerat, lepas itu saya cucuk balik. Daripada mula-mula 1 pasu jadikan 2 pasu, daripada 2 pasu jadikan 3 pasu, dari 3 hingga 4 pasu, daripada 4 pasu sekarang jadi 2, 4, 6 pasu. Jadi inilah satu cara pada sahabat-sahabat. Jadi kita boleh usahakan sendiri untuk tanaman sendiri. Lepas itu kita gunakan baja cuci bersih. Lepas itu garanti apa-apa hasil kutipan kita, sayur-sayur yang kita kutip masak 100% sehat dan bersih dimakan. Jadi sebab apa kita beli sayur-sayur dari luar, jadi mungkin kita pun tak tahu apa jenis sayur, apa jenis air dia siram. Jadi kita hanya masak makan, lepas itu kita tak tahu punca cara tanaman mereka. Jadi untuk sebab apa kita tak perlukan katakan kawasan yang luas ataupun tanah-tanah yang tertentu. Kita hanya gunakan di keliling rumah, kita gunakan pasu-pasu ataupun tong-tong minyak
yang habis diguna kita untuk kita semula. Kita gunakan tanah-tanah organik ataupun boleh juga didapat di agropinta untuk tanah pinta. Jadi kita masukkan dalam pasu-pasu, lepas itu tanam. Jadi senang. Sayur asli ni kita macam sebelum ni saya beli satu ikat di pasar. Lepas itu daun itu kita dah makan. Lepas itu batang tu kita cucuk aja. Dia cucuk saja. Lepas itu cara pengendalian senang. Kita hanya berulang tabur, spray, siram. Jadi mungkin awal pagi ataupun balik kerja di petang, petang-petang kita hanya exercise seperti macam aktiviti luar kan. Jadi kita tabur, spray. Lepas itu setiap hari, lepas itu dalam masa 3 minggu kita dah boleh harvest, boleh makan. Jadi di sini kita boleh nampak dalam 3-4 hari dengan kita tabur baja, jadi kita nampak pucuk dia dah keluar. Nampak tak? Pucuk-pucuk dah keluar. Di sini kita boleh nampak pucuk-pucuk dia, daun baru dah keluar. Dah keluar. Jadi kita boleh nampak cepat, tengok dalam masa 3 hingga 4 hari saja. Dia boleh nampak ni pucuk baru dah keluar. Ni tengok. Boleh nampak semua. Semua setiap batang tu kita boleh nampak ada pucuk dia. Tengok dah keluar. Jadi nanti dia akan keluar besar. Lepas itu kita kelat lagi lah untuk masak. Lepas itu batang tu kita cucuk lagi pasu lagi. Di sini kuih tengok kuih setiap 4 pasu ini semua dah keluarkan pucuk-pucuk. Tengok ini dah besar sikit. Lepas itu keunikan. Keunikan boleh nampak. Ini hanya saya cucuk dalam masa 3-40 hari. Lepas itu ditabur dengan baja, boleh nampak lagi. Baja fras masih ada kesan-kesan lagi dan display. Kita boleh ada sahabat tanya, bunga boleh sembuh baja Nutriboost? Ya, Nutriboost ini memang sesuai untuk semua jenis tanaman, sama ada bunga, sayur, buah, ulam. Sebab dia 100% organik. Selepas ni jadi sahabat kan, jadi nanti saya akan tunjukkan bunga-bunga juga daripada sayur kepada ulam, lepas itu kepada bunga-bunga di keliling rumah sahaja. Jadi kita balik kepada apa yang batang sayur manik yang saya potong 3-4 hari yang lepas. Lepas itu batang itu saya potong kerat, biasa batang yang lebih matang lah, keras sikit, cucuk balik. Di sini kita boleh nampak pucuk dia dah keluar. Jadi di sini nanti dia akan keluarkan seperti pucuk-pucuk yang lain lah. Jadi di sini dalam sebulan kita dah boleh kutip hasil dia lah. Jadi di sini jadi memang senang, cara dia senang. Jadi di sini kan saya macam kata sahabat-sahabat kita kan yang saya hormati kan. Jadi kita gunakan cara yang sama. Lepas itu kita ada aktiviti sendiri. Lepas itu makan sayur-sayuran, tanaman daripada usaha pada tangan kita. Lepas itu kita boleh rasa, boleh menikmati kesyukuran tu, apa hasil yang kita dapat. Jadi di sini kita boleh nampak daripada sayur asing saya potong, kutip, lepas itu cucuk balik. Sekarang kita nampak selepas ditabur dengan baja organik fras dengan spray dengan Foria ni, kita boleh nampak pucuk dia dah keluar. Jadi lagi seminggu boleh nampak lah daun dia dah panjang. Lepas tu kita jumpa balik lagi dalam live. Dia akan tunjuk ke 6 pasu ni, pertumbuhan dia macam mana. Jadi sebelah sini hanya serang sehari saja. Jadi kita ada di pasu silamat ini saya tanam dengan kucai. Lepas itu pun 3-4 hari saya dah kutip. Lepas itu dengan tabur baja organik ini, lepas itu kita boleh nampak dalam 3-4 hari dia dah besar macam ni. Jadi 3-4 hari ini dah sesuai untuk saya tabur balik fras.
dengan spray. Sebab apa? Flush saya akan tabur dalam 5 hari sekali. Jadi hari ini pun dah hampir hari ke-45. Dan sambil juga saya akan spray dengan Foria. Foria saya akan spray setiap 3 hari sekali. Jadi biasa Foria ini baja flush ini. Jadi di sini jadi dua jenis inilah. Jadi Foria ini daripada New Zealand ini saya akan spray setiap 3 hari. Di waktu pagi-pagi seperti pagi ini, ataupun awal subuh awal pagi, ataupun lewat petang. Jadi pagi minggu ni kan, jadi kita cuti, kita exercise untuk bersihkan keriting kawasan rumah, tengok pada tanaman-tanaman kita kan. Jadi sambil kita tabur. Jadi sekarang saya akan gunakan cara macam mana kita tabur. Jadi hari ini selepas saya kutip hasil-hasil, kali kedua saya tabur. Jadi saya akan tabur. Cara macam tu je. Kita tabur gunakan sudu. Jadi kita tabur baja, kita boleh nampak kan. Jadi kita nampak, tengok ringan. Flush ini 100% ori, tak campur tinja haiwan, pasir dan tanah. Jadi kita tabur macam tu. Jadi saya tabur 3-4 sudu. Sebab dia permukaan pasu ni dia agak besar sikit kan. Jadi kita 3-4 sudu lah. Jadi sudu yang ketiga dia tabur. Spray pada tanah atau daun. Jadi kita spray pada daun. Sehingga jadi dia akan terkena pada tanah juga. Tanah kita dah tabur dengan baja flush. Jadi hanya kita spray di daun saja. Jadi kita okey. Jadi kalau katakan biasa kalau katakan dalam pasu ini, memang kita galakkan selepas tabur kita siram dulu. Lepas siram kita baru spray. Sebab apa? Kalau katakan kita lepas kita spray, kita siram, makna kita akan cucikan baja spray tu. Jadi saya dah tabur. Jadi kita bolehlah siram permukaan. Siram permukaan tanah ini. Jadi ikut pada apa yang cukup basah dah sudah. Sebab apa? Kita akan siram. Biasa kita galakkan kita siram air ni sehari 2 kali. Awal pagi dan lewat petang. Jadi makna tanah itu dia tak kering. Jadi tanaman kita akan hidup dengan sihat dan segar. Jadi selepas itu kita gunakan Nutribulk ini. Seperti tadi sahabat yang tanya kan. Jadi kita spray cara macam tu je. Jadi kita spray 3 kali seminggu. Spray. Jadi masa spray dia kena tanah juga. Jadi memang dia baja juga kan. Dah okey. Jadi kita biarkan saja. Dia akan kering sendiri. Lepas itu petang kita dah boleh siram lagi lah. Dah tak ada masalah. Sebab apa? Dia serap. Sebab apa? Kita galakkan masa kita spray, masa awal pagi ataupun subuh ataupun lewat petang. Sebab apa? Dia tak secara langsung matahari. Kalau matahari panas, lepas kita spray, dia akan cepat kering. Jadi tak cukup masa untuk tumbuhan kita ni serap vitamin khasiat-khasiat dia. Jadi kita macam sekarang kan, matahari masih tak ada tegak kepada kita tanaman lagi kan, kita spray, lepas itu dia akan kering secara semula jadi. Jadi lepas dia kering, lepas itu dah okey lah. Jadi lepas tu petang balik kerja, kita siram saja, siram air bersih je. Lepas itu di sini pasu-pasu sayur mani pun dah 4 hari. Jadi hari ini 4 hari. Jadi hari ini dah masa untuk kita tabur balik. Jadi sama juga kita tabur dalam permukaan ni. Jadi pasu ini dia tak besar sangat, makna 2 sudu cukup lah. Daun pokok keladi boleh guna juga ya? Ya, daun boleh. Jadi nanti sahabat saya akan
akan tunjukkan daun keladi saya juga. Jadi selepas sayur ni saya akan pergi kepada ulam dan bunga. Jadi sahabat-sahabat, nanti kita sembang dalam tarian, nanti kita boleh tengok. Jadi ini tengok. Kita tabur 1 sudu, 2 sudu cukup. Ada sahabat baru greet. Good morning, Uncle. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu yang ceria. Jadi sama-sama kita sembang tentang tanaman. Jadi lepas itu minda kita akan jadi seperti hari Minggu ni lah, ceria dan segar. Jadi di sini sama juga, tengok yang dah macam kita tabur. Kita tabur 2 sudu sudah. Jadi di sini boleh nampak kesan-kesan kulit-kulit lawa. Nampak tak? Tengok kan. Jadi kita punya baja daripada Fras, perkhidmatan Agropinta memang original. Jadi original 100% tulin. Jadi kita buat daripada lalat askar hitam. Jadi kita nampak 2 sudu. 2 sudu. 1 sudu. 2 sudu. Jadi pengendalian senang. Kita hanya tabur baja dalam 4-5 hari sekali. Lepas itu dan sambil di spray dengan foliar dalam 3-4 hari sekali. Lepas itu kita boleh dapat hasil tanaman kita, usaha daripada tangan diri sendiri, dan menikmati hasil-hasil tanaman kan yang bersih dan sihat dan selamat diguna, dan kita akan rasa kesyukuran tu. Apa hasil. Jadi biasa selepas kita tabur, saya akan siram dulu. Siram dulu sebelum jadi kita siram. Kita siram macam ni juga. Siram bagi basah permukaan dia. Sebab apa, nanti kita akan spray dengan foliar. Jadi kalau katakan kita spray dulu, kita siram, makna kita cuci balik. Jadi makna membazir kan. Jadi kita siram. Jadi kita yang ni sebab apa, saya ada tanam bunga-bunga pas-pas kecil kan, saya gunakan penyiram ini. Saya ada lagi penyiram yang di mana saya letak. Satu penyiram besar sikit. Okey, ini pun juga. Jadi kebiasaan saya pakai ini. Siram. Siram. Okey, dah cukup lah. Jadi hanya kita siram pagi dengan petang aja. Selepas kita siram, saya akan spray. Saya akan gunakan Nutribulls ini untuk spray. Jadi walaupun ini baru kita tanam, jadi kita sama juga kita spray dalam batang dia. Dia spray. Ini pun sama, dia spray. Jadi ini pun sama, dia spray. Daripada batang pokok dia sampai bawah, dengan daun-daun dia sama juga, dia spray. Dia spray. Lepas tu dah okey. Jadi kita tunggu. Petang ni kita siram air macam biasa seperti tadi saya siram. Sebab apa? Kebiasaan kita galakkan lah, kita spray Nutribulls ni awal pagi ataupun lepas petang. Sebab apa? Dan selepas kita siram air. Sebab apa? Kalau katakan kita spray dulu, lepas itu kita siram, makna kita akan cuci. Makna tak sempat untuk tanaman kita untuk serapkan khasiat-khasiat dia, vitamin-vitamin dia. Lepas itu, selepas kita siram, lepas itu kita spray. Sebab apa kita galakkan kita spray awal pagi lewat petang? Sebab apa? Kalau katakan kita spray di bawah matahari, dia cepat kering.
panas. Jadi tak sempat untuk tanaman kita serapkan khasiat-khasiat dia. Jadi seperti pagi-pagi ini kan, kita spray, lepas itu dia akan kering secara semula jadi. Lepas itu semua khasiat-khasiat daripada baja ini dia akan diserap melalui batang dan daun. Jadi di akar-akar dia dah terima baja keras ni. Jadi dua dalam satu. Jadi tanaman ini dia akan tumbuh dengan segar dan sihat, dan juga kita menikmati masa kita masak untuk makan, memang rasa segar, sedap dan sihat. Sebab apa? Baja ini 100% organik, bersih dan suci. Jadi seperti di sebelah sini kan, ini daun kucai kita dah tak perlu sembur lah. Jadi hanya untuk kita kerat untuk goreng dan makan saja. Jadi ini dia hanya 3 minggu je. Tinggal 3 minggu dia dah besar macam tu. Jadi lagi 2 minggu kemudian pasu kucai ni dia akan sama besar macam ni. Jadi kita hanya berpusingan sajalah untuk kita gunakan hasil. Sebab tu kita boleh mempelbagaikan jenis-jenis tanaman, kangkung, bayam dan lain-lain lagi lah. Ni daun bawang, mana kita semua boleh DIY. Jadi mana untuk selain pada kita boleh menikmati tanaman yang ditanam, usahakan dengan tangan kita sendiri. Lepas itu kita boleh meringankan kos, dan jadi hanya kita boleh makan makanan daripada sayur-sayuran yang kita usahakan sendiri, dan jaminan 100% sihat dan bersih. Sahabat kata hari itu beli spray, hari ini beli yang sebut pula. Ya. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Lepas itu bagi sahabat-sahabat yang baru join, jadi saya kurang sekali lagi 2 jenis baja ini. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru join kita punya live, saya memperkenalkan 2 jenis baja yang terkini dalam pasaran. Jadi dua-dua jenis baja ini memang keluaran daripada perkhidmatan Agrofinta. Jadi flash sebelah tangan kanan saya, dia ada satu jenis baja taburan. Yang di sebelah kanan tangan kiri itu disebut baja sempur. Dua-dua jenis baja ini diperbuat daripada lalat askar hitam. Jadi 100% semula jadi, 100% organik, dan lawa daripada lalat askar hitam ni. Jadi makanan lawa-lawa lalat askar hitam hanya bergantung pada sayur-sayuran, buah-buahan, ampas kacang, ampas soya dan ampas beras saja. Jadi 100% bersih dan suci. Jadi kita punya baja ini tak dicampur dengan tinja haiwan. Dan apa-apa kita guna di kawasan halaman rumah, tepi rumah, dalam rumah, makna selamat. Sebab apa? Tak ada mengandungi tinja haiwan. Ada sahabat komen juga tanam sendiri lagi bagus. Ya, betul. Jadi seperti kan, jadi kita garanti apa yang kita tanam, lepas itu apa baja yang kita guna dan apa air yang kita siram. Jadi kita makan beli kat luar walaupun nampak cantik, lepas itu mungkin mengandungi racun-racun kimia, dan mungkin air yang dia gunakan air daripada mana kita pun tak tahu kan. Jadi untuk kesihatan, jaminan bersih suci, makna kita usahakan sendiri. Jadi tak susah, hanya gunakan pasu-pasu usaha. Balik kerja, sebelum bekerja, cuti minggu, usahakan saja. Jadi sambil di situ saya jemput datang tengok kepada ulam-ulam. Jadi di sini juga kita boleh nampak, sebelum saya pergi ke ulam kita boleh nampak ini cili padi. Jadi cili padi tengok kan, walaupun merah itu tak habis dikutip, pucuk-pucuk baru dah keluar. Pucuk-pucuk baru. Jadi kita boleh nampak daun tu hijau. Tak ada jumpa daun yang kerinting-kerinting. Jadi kita hanya kutip, tabur, spray setiap minggu kita hanya berurang macam tu. Jadi tengok dia akan kekal. Jadi kita akan kekal, boleh nampak cili padi kita.
Yang mana merah-merah, yang mana hijau-hijau. Komen. Sahabat ada komen, comel kecil sudah ada banyak buah. Ya, ya. Sebab apa? Ini semua kita bergantung pada dua jenis baja ni. Dua jenis. Jadi kita sebab apa? Kita garanti kan, kita apa yang kita tanam, kita lepas itu kita makan. Jadi kita jaminan tak ada baja daripada kimia, tak ada spray dengan racun kimia. Jadi kita selamat. Lepas tu kita petik saja. Petik berapa biji yang kita perlu, kita buat ulam, buat sambai apa-apa, dah ada, sedia ada. Jadi kita dah tak habis, kita boleh bagi-bagi kat kawan-kawan, jiran-jiran. Makna kita kongsi makan, makna kita kongsi rezeki masing-masing. Jadi kita itulah kita satu habit yang bagus. Lepas itu kita pun kejiranan semua kita ada. Jadi kita boleh datang tengok apa kunyit, tanaman kunyit dalam pasu. Inilah kunyit-kunyit saya yang tanam. Jadi ini saya kunyit ini, anak kunyit ini saya ubah pada pasu ni. Seperti yang anak kunyit kan, saya ubah pasu, lepas itu tengok dia pun dah sihat. Sihat macam tu. Di sini yang ni kunyit biasa lah. Boleh nampak di sini, ini bunga kunyit dia. Bunga, walaupun dalam pasu pun boleh. Jadi sahabat-sahabat kalau yang tak pernah tengok bunga kunyit, jemputlah kita tengok. Ni bunga kunyit. Jadi dia tak payah katakan sampai besar-besar baru berbunga. Jadi kita tanam pasu, semula jadi dapat juga kunyit. Tengok daun dia, segar, hijauan. Tak ada tengok yang daun bakar-bakar, memang tak jumpa. Jadi di sini kita boleh nampak kunyit dia ada, ubi dia dah ada di sini. Boleh nampak sini tak? Ubi dah ada dalam permukaan. Ini dah ubi kunyit. Saya pusing balik tengok di sini. Boleh nampak. Tengok kunyit. Ini dah kunyit. Jadi saya sekarang tentang hot viral, tentang kunyit hitam. Jadi saya akan beli benih, lepas tu tanam dalam pasu juga. Jadi boleh nampak. Jadi sama juga. Di sini cara pengenalian senang. Kita tanam, lepas itu seminggu kita tabur. Kita tabur baja fras, perkhidmatan Agropinta fras, lalat askar hitam, kita tabur keriling saja. Kita tabur. Kita tabur. Macam tu aja. Jadi kalau kena dahan-dahan dia pun tak ada masalah sebab dia organik. Di sini saya pun sama. Saya tabur. Tabur. Itu aja. Sebab dia pasu dia besar, makna saya keliling, saya kena tabur dalam 4 sudu lah. Keliling saja. Saya dah okey. Sambil itu saya akan ambil tong penyiram. Saya akan pasangkan dia bawah permukaan tanah. Biar saya ambil penyiram. Jadi kita siram. Kita siram macam tu aja. Bagi dia basah je. Dah okey. Sini pun sama, kita siram. Dah okey. Selepas kita siram, kita gunakan new serbuk ni. Jadi kita spray permukaan. Sampai batang bawah dia. Spray. Jadi di sini pun sama, kita spray. Jadi kita spray sampai bawah. Jadi saya ke sini, lepas itu yang ke belakang saya spray daripada atas ke bawah. Dah okey. Dia selesai kerja kita. Jadi minggu satu lagi, jadi
sekarang pagi kan, jadi petang ni kita siram. Siram basahkan tanah. Lepas itu minggu setiap hari kita siram. Hari keempat, kelima kita tabur balik baja organik ni, flush ni dengan spray foliar ni. Jadi dia akan hidup sehat, segar macam seperti dodo pasuli lah. Kan. Jadi bagi tadi sahabat-sahabat yang ada tanya tentang bunga Keladi. Di sini saya bawa datang ke keladi, bunga keladi saya. Inilah bunga keladi yang saya tanam. Kita tengok dia punya daun. Mana kita boleh nampak dia punya garisan hijau tu. Lepas itu besar dan tebal. Jadi kita nampak kan. Jadi ini pun daripada anak pokok saya beli. Lepas itu saya hanya bergantung pada dua jenis baja ni saja. Jadi saya hanya bergantung pada flush black soldier fly daripada perkhidmatan Agropinta, ataupun lalat askar hitam, dan disembur dengan Nutribut perkhidmatan Agropinta. Jadi kita boleh nampak daun-daun dia berdiri tegak kan. Lepas itu dengan nampak kesihatan pokok-pokok ni, daun keladi ni. Jadi kita boleh nampak kan mana garisan-garisan hijau dia akan timbul dengan nyata. Tengok kan, boleh nampak. Jadi yang mana ada tanda-tanda merah dia pun dah keluar. Jadi ini ada campur sikit tanda-tanda merah. Jadi kita nampak terus terang kan. Nanti di sini ni daun ni dia akan timbul pula tanda-tanda merah juga. Jadi kita boleh nampak ni hijau, kehijauan tu. Jadi sama jugalah. Jadi biasa saya akan Sahabat komen cantik. Jadi so, ini jadi bolehlah sahabat-sahabat kita kalau gunakan dua jenis baja ini, baja tabur dan baja spray. Jadi dia akan jadi macam tu. Mungkin lebih cantik pada dua pasu ni. Jadi walaupun tengok dia punya daun baru kan keluar kan, dia walaupun dia color tak keluar kan, jadi kita tengok seminggu kemudian dia akan jadi color seperti macam tu. Jadi ini yang daun baru keluar, dia masih color dia masih cetek lagi lah. Jadi nanti dia akan timbul color sebenar dia. Jadi sama jugalah kita setiap seminggu saya gunakan, sebab pasu ni tak besar sangat, saya hanya tabur 1 hingga 2 sudu saja. Jadi ini saya tabur 2 sudu keliling. 2 sudu, tengok pun tak sampai 2 sudu, 1,5 sudu dah cukup. Jadi ini pun sama. Jadi kita gunakan sudu. Jadi kita tabur. Kalau kena daun pun tak apa, tabur aja. Jadi saya ingat pun dah tengok setengah sudu je, dah cukup. Okey. Selepas itu saya akan siram bagi bersih, basahkan dia punya, sebab keladi dia tak perlukan basah sangat. Jadi kita sepintas kita siram aja. Sahabat tanya kenapa Uncle cucuk kayu kecil ini? Okey. Sebab apa? Kalau tidak saya cucuk, sebab apa? Kadang-kadang dia besar sangat kan. Dia akan jatuh. Jadi kalau kita tarik dia pun tak ada apa-apa. Sebab apa? Saya tahan. Kadang-kadang keriting ada pokok-pokok kan, saya bagi dia tegak macam tu. Jadi sebab apa? Kadang-kadang dia berat. Lepas itu takut kalau katakan kita lalu kita terkena, daun ni dia akan patah. Jadi saya cucuk ni sebab saya lepas tu ikat dengan dawai ni, sebab apa? Dia berdiri tegak. Jadi masa kita lalu, kita ataupun takut kita tersepak, terkena kan, daun tu dia patah.
Jadi kita sayang pada kita punya tanaman. Sama juga. Tengok saya ketat sebab dia bagi dia tinggi, masa kita nak lalu makna kita tak sepak dia. Jadi untuk jaga keselamatan dia. Jadi kita hanya gunakan penyiram, kita siram bagi basah permukaan. Sudah cukup. Sini pun sama. Sama. Okey. Sebab apa saya kadang-kadang setengah orang dia siram macam tu boleh juga. Jadi kalau biasalah kita boleh siram macam tu juga. Kalau nak cepat macam tu boleh juga. Selepas kita siram, kita baru spray. Kita baru spray. Sebab apa? Kalau kita spray dulu, lepas tu kita siram, makna kita cuci balik. Jadi makna membazir kan, dia tak terima pokok kita daun tu, dia tak terima baja-baja folia ni. Jadi kita lepas kita siram, kita spray. Kita spray sampai bawah batang dia. Kita spray. Ini pun sama. Sampai batang dia. Dah okey, dah cukup. Jadi kita spray seperti pagi-pagi ini ataupun lewat petang. Jadi selepas kita tabur, kita spray, siram spray, lepas itu biar dia kering sendiri. Sebab apa? Kalau katakan kita spray tengah hari, matahari tegak kan, dia cepat kering. Cepat kering makna dia tak sempat hisap khasiat-khasiat daripada new seafood ini. Jadi itu cara yang sesuai untuk kita lah. Lepas itu biar petang ni kalau katakan kita baru siram sedikit air atau tidak, biasa keladi kita galakkan sehari dua siram sekali. Jangan basah sangat. Lepas itu di sini kita boleh nampak bawang melek ni. Jadi ini boleh nampak dia punya color. Boleh nampak tak? Jadi ini dua-dua jenis spesies ni memang saya pun sebenarnya saya beli dari di Hari Peradang di negeri Perlis. Jadi tahun lepas. Jadi beli masa anak pokok, lepas itu tanam, lepas itu yang ni saya pindah pada pokok ni sebab anak pokok dia. Lepas itu saya pindah tanam. Lepas itu ini masa ni saya baru beli dekat Ipoh lah. Jadi ini baru usia dia saya beli itu tak sampai 6 bulan. Jadi kita tanam. Jadi kita boleh nampak. Jadi di sini boleh nampak di sini. Kesan-kesan saya tabur. Baja flash. Baja flash. Kita boleh nampak baja flash ni masih semua ada lagi. Boleh nampak kesan-kesan. Lepas itu disembuh dengan new seafood. Jadi cara dia senang juga. Jadi kita tabur. Tabur di keliling pokok ni, kita tabur macam tu je. Kita tabur. Lepas tu bila pusing balik sini, kita tabur je. Kita tabur. 2 sudu sudah. Jadi ini kita tak payah tabur setiap minggu. Mungkin 2-3 minggu kita tabur sekali. Sama jugalah. Kita tabur. Kita tabur keliling. Sama. Dia tabur. Dia ambil keluar. Boleh nampak. Dia tabur. Dia tabur keliling saja. Dia tabur seperti macam itulah. Dia tabur di sini. Saya pusing balik. Dia nampak kehijauan tu. Dia nampak kehijauan tu. Dia ambil keluar. Dia tabur dia. Dah okey. Lepas itu kita boleh siram kan. Siram sebab kita boleh siram dulu bagi dia basah kat bawah. Kita siram macam tu biasalah, macam tu saja. Macam tu aja.
Lepas tu okey. Ni sebab dia punya daun dia tutup kan. Jadi kita buka balik sikit daun, lepas tu siram kat bawah pasu dia. Dah okey. Jadi makna kita kita buka macam ni. Lepas tu siram je. Dah okey. Lepas itu sambil habis kita tu, makna kita spray macam ni aja. Menyeluruh. Spray kita punya eucalyptus. Dah okey. Jadi sama juga dengan bunga-bunga ni. Jadi kita tabur. Dia tabur. Sama juga kita tabur dengan flask. Dia tabur keliling aja. Keliling. Okey, dia tabur keliling. Dia tabur. Jadi kita hanya tabur baja ni 5 ataupun seminggu sekali. Jadi selepas itu sama juga kita siram. Kita siram. Siram menyeluruh dengan bawah pasu itu. Dah okey. Selepas kita siram, mana kita spray. Spray dengan eucalyptus ni, dia spray macam tu aja. Lepas tu biar dia kering sendiri. Jadi kita boleh spray keliling dia. Lepas tu kita boleh gunakan tangan, tak apa. Batang itu sebab apa? Kalau kita spray di pucuk-pucuk dia kan, dia cepat berbunga. Kita tengok di sini pun dia nampak bunga dia dah keluar. Sentiasa berbunga. Di sini merah. Nampak tak? Pucuk bunga dah keluar. Di sini merah. Boleh nampak. Jadi sebab apa? Kita spray dengan foliar ni di dalam dia punya pucuk dia. Jadi kita tengok dia punya bunga tu, tengok boleh nampak dia kilat. Berkilat. Boleh nampak. Daun pun kilat. Lepas tu tebal. Sama dengan cekur ulam. Cekur ulam sama juga. Jadi cekur ulam kita pun sama. Tengok nak jumpa daun kering pun susah. Jadi di sini kita boleh buka balik. Kita taburkan aja. Tabur keliling aja. Okey. Jadi kita tabur dekat sini. Jadi kita taburkan dengan baja flash ni. Okey, ada baja flash ni kan. Okey, kita tabur. Jadi saya pusing balik. Kita buat tarik, lepas tu tabur dalam permukaan tanah. Jadi 1, 2, 3, 4 sudut dah cukup. Jadi boleh nampak yang tadi saya tabur sebelah sini, lepas tu dia sambung membulatan tu. Dah okey. Jadi mana kita boleh nampak permukaan dia semua ada. Jadi boleh nampak kita tabur dalam permukaan dia. Jadi kita lepas itu kita pasangkan masuk balik sudu ni. Lepas itu kita hanya siram macam tu aja. Dah okey. Selepas menyiram, kita spray. Spray kan, jadi spray dengan eucalyptus ini. Okey. Jadi kita boleh nampak sentiasa pucuk dia akan keluar. Sentiasa pucuk dia akan keluar. Boleh nampak kan. Jadi pucuk ini memang satu khasiat untuk kita. Jadi mana-mana sebab ni akak-akak di pusat pendidikan Auraka masa istimewa kan, akak-akak ni wakaf pondok kan, dia yang bagi tahu pucuk itu kita amalkan makan 1, 3, 7, 9. Minggu ini kita makan sehelai, minggu kedua 3 helai, minggu ketiga
5 sampai 7. Jadi dia akan kesihatan untuk usus-usus kita, bersihkan usus-usus kita. Ini salah seorang akak yang bagi tahu saya semasa kita ada buka booth dekat Istimewa setiap Sabtu Ahad di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi di sini kan, jadi demo-demo daripada tadi, sayur asing-asing, kucai, kunyit, ciri, bayam, ni bunga daun keladi, berbelit, lepas itu dengan bunga dengan ulang-ulang. Jadi kita nampak ini kesuburan. Ini tanaman-tanaman keliling rumah. Di sini boleh nampak ada halia lagi. Halia daripada kita beli daripada buntung, lepas itu kita tanam. Ciri-ciri boleh tengok. Lepas itu kunyit, boleh tengok kunyit lagi. Bunga kunyit. Jadi pagi ni jadi sampai sinilah. Jadi kita jumpa hari lain. Jadi di sini saya ucapkan sahabat-sahabat kita, abang-abang, akak-akak, selamat berhujung minggu dan bahagia, ceria dan sihat. Jadi murahkan rezeki. Jadi bersama